Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Okay, jadi bersama dengan saya Kristina, kita akan sambung lagi berkenaan dengan kisah sirah para Nabi. Okay, dan hari ini kita masih lagi dalam tajuk Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Okay, dalam topik kisah Nabi Ibrahim. Okay, jadi untuk anda yang mengikuti live semalam, saya dah kongsikan pun berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim yang mana dia ada conversation dengan Raja Namrud. Okay, dan Raja Namrud berkeras. Dia sebenarnya macam ni. Okay, kalau anda ingat lagi macam mana cerita semalam, okay, Raja Namrud dah tahu dah berkenaan dengan hujah Nabi Ibrahim AS yang mana dapat menarik banyak sangat masyarakat ataupun rakyat Babylon pada ketika itu untuk mengikuti seruannya. Okay, dan sampai satu masa Raja Namrud ni rasa macam tak boleh jadi ni, nanti jangan sampai Nabi Ibrahim AS ni boleh jadi ketua negara. Jadi cantaslah jawatan dia kan, dia tak nak jadi macam tu. Okay, jadi Raja Namrud pun cubalah nak buat sesuatu yang boleh orang kata nanti satu hari nanti orang dah tak nak percayakan lagi kepada Nabi Ibrahim AS. Dia cubalah. Okay, dan last malam kisah yang saya kongsikan dengan anda, okay, yang mana Raja Namrud berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS dan masih lagi berhujah. Okay, Raja Namrud bertanyakan lagi kepada Nabi Ibrahim AS berkenaan dengan seruan yang dibawa, dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Okay, Nabi Ibrahim lambat masuk, boleh tak save live ni nanti? InsyaAllah tak apa, kita pun baru nak mula. Okay, live ni kita akan save. Okay, so boleh tengok nanti. Okay, kita sambung lagi. Belum mula pun lagi. Kita cerita sikit topik semalam kan, kisah semalam yang saya kongsikan. Okay, yang mana Nabi Ibrahim Raja Namrud mengaku diri dia sebagai Tuhan. Sampailah Nabi Ibrahim AS ni bagi lagi hujah kepada Raja Namrud, sampai Raja Namrud dia tercengang, dia rasa malu. Okay, lepas tu apa lagi yang Raja Namrud cuba nak buat? Masa tu dia dah down sangat. Okay, so dia macam fikir apa lagi lah yang nak patahkan, apa lagi yang boleh mematahkan hujah-hujah Nabi Daud, maafkan saya, Nabi Ibrahim AS ni. Okay, tapi sebelum kita mulakan sambungan kisah untuk hari ini, saya nak ajak anda untuk mulakan kita punya perkongsian pada petang ini dengan bacaan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li 'amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, baik. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Kita baru je nak mula. Okay, berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Jadi untuk anda yang belum sempat lagi ataupun tak tahu saya cerita tentang apa, anda boleh tengok balik kita punya perkongsian sebelum ni, boleh dengar balik daripada awal kisah Nabi Ibrahim. Okay, dan anda boleh sambunglah mengikuti live saya selepas ni. Okay, okay, baik. Jadi kita sambung. Okay, selepas Raja Namrud kalah, okay, berkenaan dengan cerita semalam ni, saya cerita kalah berhujah dengan Nabi Ibrahim AS, maka dia rasa terhina lah, dia rasa sangat terhina, dia malu, dia sampai tak tahu nak cakap apa, sebab dia beria katakan bahawa dia tu Tuhan. Sampai kan Nabi Ibrahim patahkan hujah dia, dia jadi macam tercengang, tak tahu apa nak jawab lagi. Okay, dan sejak perkara tersebut berlaku, Raja Namrud ni sentiasalah usaha nak cari apa lagi lah boleh buat kan,
untuk binasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab sebelum ni dihukum Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api yang sangat marak, tapi Nabi Ibrahim tetap masih hidup. Okey. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya berhijrah meninggalkan negeri Babylon tu, okey, dan pergi ke negeri Syam. Okey. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya pergi ke negeri Syam, dan dalam perjalanan waktu Nabi Ibrahim alaihissalam nak pergi ke negeri Syam tu, Nabi Ibrahim lalu di sebuah tempat, okey, dan sampai ke sebuah negeri yang bernama negeri Harran. Okey, negeri Harran, iaitu negeri yang terletak dalam perjalanan Nabi Ibrahim nak ke Syam tu lah. Okey, sebelum sampai ke Syam, Nabi Ibrahim singgah ataupun berhenti di situ, terjumpa di sebuah negeri bernama Harran ni tadi. Okey, jadi Harran iaitu satu negeri yang terletaknya bukan. Okey, Harran ni duduknya di antara Sungai Furat dan Sungai Dajlah. Okey, itu terletaknya negeri Harran pada ketika itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati bahawa penduduk di negeri Harran ni, mereka semua jenis yang mempercayai bintang dan menyembah bintang lah, maksudnya bertuhankan bintang itu sendiri. Okey, jadi untuk mengajak kaum Harran ni meninggalkan perbuatan menjadikan bintang sebagai Tuhan. Okey, jadi Nabi Ibrahim pun stay lah sekejap kat situ kan, kat negeri tu. Okey, dan Nabi Ibrahim alaihissalam cuba lagi untuk menggunakan taktik dakwah, yang mana baginda cuba untuk menggunakan taktik dakwah yang sangat halus supaya mereka ni tak terus, orang kata, tak nak terima seruan Nabi Ibrahim. Jadi tak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ni terus kena halau kan. Okey, jadi Nabi Ibrahim cuba dengan taktik yang sangat halus. Macam mana taktik tu? Nabi Ibrahim alaihissalam pada satu masa ni dia datang kepada penduduk Harran, yang mana pada waktu malam penduduk Harran ni mereka berkumpul untuk melihat bintang-bintang yang berkelipan di atas langit ni. Okey, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pun bergaul lah dengan mereka ni, penduduk-penduduk di Harran ni. Okey, jadi bila dah bergaul dan orang semua dah selesa dengan baginda, lalu apa yang berlaku? Setelah matahari terbenam, bintang-bintang besar mula kelihatan, dan pada ketika itu Nabi Ibrahim AS memulakan taktik dakwah baginda yang halus dan bijaksana itu. Okey, baginda tiba-tiba menunding jari ke arah bintang dan baginda katakan bahawa itulah Tuhanku. Okey. Okey, bayangkan Nabi Ibrahim dah mula bergaul dengan mereka dan mereka dah selesa dengan Nabi Ibrahim AS. Dan bila saja Nabi Ibrahim katakan bahawa bintang itu adalah Tuhannya, okey, jadi penduduk kaum Harran ni tadi seronok. Seronoklah bila ada lagi orang yang diorang tak pernah jumpa, tak pernah kenal, okey. Tambah pula Nabi Ibrahim AS ni seorang yang kacak, okey. Sangat-sangatlah menawan orangnya dan baik hati. Dia datang bertegur dengan mereka. Lepas tu dia beritahu kepada penduduk Harran ni bahawa mereka bertuhankan Tuhan yang sama, iaitu bintang. Okey, mereka penduduk Harran ni sangat-sangat seronok lah. Sangat-sangat seronok mendengarkan kata-kata daripada mulut Nabi Ibrahim berkenaan dengan bintang yang dijadikan sebagai Tuhan tu tadi. Okay. Alright. Tetapi setelah bintang-bintang itu terbenam pada separuh malam yang akhir, tiba-tiba mereka mendengar Nabi Ibrahim AS berkata pula, "Lihat tuan-tuan, Tuhan kita sudah hilang. Ke manakah perginya? Kalau begitu, saya sangat tak gembira bertuhankan kepada Tuhan yang suka berubah-ubah, timbul dan tenggelam di langit." Nampak tak permainan Nabi Ibrahim AS? Nak memanipulasikan kepala mereka ni supaya percaya bahawa bintang di langit tu bukanlah Tuhan mereka yang sebenar-benarnya. Okay? Dan jadi setelah perkara tu berlaku, orang-orang penduduk-penduduk Harran tu pun berfikir jugalah. Okay? Dan menjelang malam keesokannya sekali lagi, Nabi Ibrahim AS keluar lagi lah bersama
penduduk Haran ni tadi. Okey, dan pada malam tu bulan purnama timbul. Okey, apabila bulan purnama timbul, Nabi Ibrahim katakan lagi, "Ya, itulah Tuhanku." Nabi Ibrahim kata macam tu pula. Okey, tapi bila bulan tersebut dah tak ada, okey, Nabi Ibrahim AS pun mengatakan lagi kepada penduduk Haran ni tadi, baginda tak suka bertuhankan bulan purnama kerana bulan tersebut tak dapat kekal di langit. Ini bulan pula, tadi bintang. Okey, baginda kata baginda bertuhankan bintang, dan tiba-tiba bila bintang tak ada, hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, jadi bila bintang tu dah hilang, jadi dia tak nak anggap bintang tu sebagai Tuhan. Bila bulan pula timbul, Nabi Ibrahim AS kata itulah Tuhanku. Tapi bila bulan dah tak ada, dikatakan itu bukanlah Tuhanku, sebab bulan tu tak boleh stay dekat langit tu. Maknanya Tuhan tu macam tak kekal. Sepatutnya Tuhan tu kekal, kan? Okey. Setelah kata-kata itu, apa lagi yang berlaku? Keesokan paginya, terbit pula matahari yang bersinar terang seperti biasalah, okey, dekat langit. Dan Nabi Ibrahim AS yang sentiasa dikerumuni oleh penduduk Haran ni katakan lagi, itulah Tuhanku. Baginda kata lagi. Kenapa baginda kata macam ni kan sebenarnya? Okey. Dan bila matahari terbenam, baginda kata, okey, bila baginda katakan bahawa matahari itu adalah Tuhannya, bila sahaja matahari itu hilang dan terbenam, dikatakan lagi bahawa itu bukanlah Tuhanku. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS ni, dia memanipulasikan kepala penduduk Haran sebenarnya, supaya baginda dapat dakwahkan penduduk-penduduk Haran ni tadi. Okey, barulah baginda dapat buat conclusion kan, betul tak? Bila dah timbulkan contoh seperti itu, barulah baginda dapat buat conclusion dan menyebarkan dakwah dan seruan untuk penduduk Haran ni tadi. Okey. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim AS berkata kepada penduduk negeri Haran tu, saudara-saudara, sebenarnya saudara sudah tersesat kerana saudara-saudara menyembah sesuatu seperti bintang-bintang, benda yang dicipta oleh Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya dialah yang sepatutnya kamu semua sembah, dan bukannya bintang-bintang dan cakrawala yang lain. Okey, kata Nabi Ibrahim AS. Dan kisah ni sebenarnya ada dicatatkan juga dalam Al-Quran, ayat yang ke-76 hingga 78 dalam surah Al-An'am. Okey, kalau anda baca maksud dia, apa yang saya ceritakan tadi, flow dia sebiji seperti dalam Quran, tapi cuma dalam Quran penceritaan tak detail lah. Okey, kalau anda dengarkan perkongsian saya petang ni, apa yang saya cerita anda akan faham bila anda baca balik terjemahan dalam Al-Quran. Okey, baik, sambung lagi. Jadi setelah berjaya menyedarkan penduduk negeri Haran sehingga mereka kembali menyembah Allah SWT, maka Nabi Ibrahim AS meneruskan lagi perjalanan. Okey, baginda berjalan berhampiran dengan kawasan istana raja negeri Haran tersebut, dan baginda mendapati berduyun-duyun para pemuda yang berpakaian mahal-mahal dan cantik-cantik. Kenapa? Okey, kerana di istana tersebut ada satu, orang kata, majlis lah. Okey, yang mana raja istana tersebut mencari seorang menantu lelaki. Okey, macam tu kisah dia. Okey, jadi raja negeri Haran tersebut bernama Raja Khazan. Dan baginda mempunyai seorang puteri yang bernama Sarah. Okey, puteri Sarah. Dan puteri tersebut seorang yang sangat cantik, yang
biasalah puteri kan, sangat cantik, jelita, memang tak boleh nak dibandingkan dengan sesiapa lah pada zaman tu. Okay. Dan puteri baginda tu sebenarnya puteri kepada Raja Khazan ni tadi, sebenarnya dah ramai dah putera-putera yang cuba untuk mendekati dan cuba untuk melamarnya, tetapi tak berkenan di hati Puteri Sarah ni tadi. Okay, sampailah ayahnya terpaksa buat majlis seperti itu untuk mendapatkan menantu. Okay. Jadi kerana tak ada seorang pun putera raja yang berkenan dekat hati dia, maka Puteri Sarah ni beritahulah kepada ayahandanya supaya mencarikan calon suami untuknya, tak kisahlah daripada golongan orang kaya, miskin ataupun bangsawan, rakyat biasa ataupun yang berpangkat. Okay. Jadi sebab itulah ayah Puteri Sarah iaitu Raja Khazan ni tadi membuat satu majlis yang mana supaya semua rakyat-rakyat ataupun orang-orang yang nak cuba nasib lah boleh datang. Okay, boleh datang ke majlis tersebut supaya memperlihatkan diri mereka kepada Puteri Sarah, mana tahu Puteri Sarah berkenan dengan mereka. Okay. Jadi seterusnya setelah berlalu 7 hari 7 malam, Puteri Sarah masih belum juga jumpa dengan seorang lelaki yang berkenan di hatinya. Okey. Sampai beratus-ratus orang pemuda yang dilihat dan diperhatikan masih juga tak berkenan di hati Puteri Sarah. Okey. Dah banyak jenis, putih, hitam, kulit merah, kulit kuning, semualah. Semua jenis manusia, semua jenis orang Puteri Sarah dah lihat, tapi tak berkenan langsung dekat hati beliau. Okey. Tapi bila masuk pada hari yang ke-8, yang mana Nabi Ibrahim AS juga turut hadir pada waktu tu, tapi Nabi Ibrahim AS tak hadir untuk menyertai ataupun untuk mencalonkan diri sebenarnya, hanya nak melihat majlis itu daripada jauh. Dan Nabi Ibrahim pun diduduklah bawah satu pohon ni, okay, untuk melihatkan majlis tu daripada jauh. Okay. Jadi apa yang berlaku, selang tak berapa lama keluarlah Puteri Sarah dengan diiringi oleh 400 orang dayang-dayang atau pengiring yang sangat-sangat cantik. Okey. Dan Puteri Sarah diusung dalam usungan tandu. Okey, dan ditutup dengan kain kelambu dari benang sutera yang sangat-sangat cantik dan indah buatannya. Dan pada tangan kiri Puteri Sarah beliau memegang sebiji buah limau manis kuning. Okey, dan Puteri Sarah pun diusunglah melalui semua rakyat-rakyat ataupun semua lelaki yang ada yang datang nak mencalonkan diri mereka. Jadi Puteri Sarah tengoklah setiap daripada mereka, kot-kot ada yang berkenan, tetapi masih tak ada. Dalam ramai-ramai orang yang datang, tak ada satu pun berkenan di hati beliau. Okey. Usungan tu teruslah berjalan sampailah di tempat Nabi Ibrahim AS, yang mana baginda waktu tu tengah duduk berteduh di bawah pokok kayu, dan Puteri Sarah pun melihatlah tempat itu, yang mana waktu tu tempat tersebut bercahaya-cahaya sampai bergemerlapan macam tu lah. Okay. Jadi Puteri Sarah pun mendekatilah pohon tersebut. Okay. Dan dia terpandanglah kepada Nabi Ibrahim AS yang sangat-sangat kacak. Okay. Dan teruslah Siti Sarah ni, Puteri Sarah ni jatuh hati kepada Nabi Ibrahim AS dan sangat-sangat cinta kan kepada Nabi Ibrahim AS, sampai tak tahanlah rasa cinta tu kan, nak kata. Okey. Dan akhirnya dengan rasa cinta yang tak dapat ditahan tu lagi, maka Puteri Sarah memerintah supaya didekatkan lagi usungan kepada tempat Nabi Ibrahim tu. Dan setelah sampai, Puteri Sarah terus mengulur limau kuning yang dipegangnya tadi kepada Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Ibrahim ambil buah tersebut, Puteri Sarah pun terus memerintah supaya baginda diusung pulang ke istana. Dan segala-galanya waktu tu dah selesai lah. Semua orang pun balik sebab Puteri Sarah pun dah buat
keputusan, dah buat pilihan. Siapakah suami? Siapakah calon suami dia. Okay, cubalah. Okay, apa lagi yang berlaku? Setelah Puteri Sarah pulang ke istana, maka pengawal istana kepada Raja Khazan terus angkat Nabi Ibrahim AS naik ke atas usungan dan terus dibawa ke istana. Okay, dan dibawa ke balai penghadapan. Okay, dan ayahanda Puteri Sarah pun sangat terpesona melihatkan wajah Nabi Ibrahim AS tadi yang sangat-sangat bercahaya dan sangat-sangat tampan, dan juga boleh nampaklah kehalusan budi Nabi Ibrahim AS pada ketika itu. Okay, jadi Raja Khazan pun sangat berpuas hati bila pun rasa bahawa pilihan anaknya itu memanglah sangat-sangat tepat dengan orang kata kenalah dengan apa yang anaknya nak tu tadi kan. Okay, dan untuk memastikan asal usul Nabi Ibrahim AS ni, jadi diinterview sikit lah Nabi Ibrahim AS, yang mana Raja Khazan ni tanyakan asal keturunan dia, dari negeri mana dan sebagainya lah. Okay, dan setelah semua pertanyaan tersebut dijawab, Raja Khazan pun mengatur majlis pernikahan tersebut. Terus mengatur majlis pernikahan puteri baginda tu tadilah dengan Nabi Ibrahim AS. Okay, sampaikan Raja Khazan ni perlu bermesyuarat dulu dengan menteri-menteri beliau. Okay, dan persiapan atau majlis pernikahan tu diatur sebagaimana adat-adat raja besar pada zaman tersebut. Dan 7 malam 7 hari lamanya majlis berjamu dibuat untuk rakyat-rakyat di negeri Haran. Okay. Mengikut ahli-ahli tafsir, kecantikan wajah Siti Sarah memang tiada tandingannya. Sama jugalah seperti Nabi Ibrahim AS, memang ketampanan dia tak dapat dilawan lah oleh orang lain kan. Okay, jadi sampailah satu masa Nabi Ibrahim AS dah pun berkahwin dengan Siti Sarah dan menyedarkan bahawa baginda merupakan masih lagi seorang rasul dan seorang utusan Allah. Maka baginda pun mengatakan kepada isterinya bahawa baginda perlu teruskan perjalanannya. Okay, yang mana Allah dah suruh Nabi Ibrahim AS ni untuk pergi ke negeri Syam kan tadi. Okay, jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Sarah, kerana keberangkatan saya dari Babylon ke negeri Syam adalah di atas perintah Allah SWT. Okay, Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi setelah Siti Sarah pun mendengar kata-kata suaminya yang nak pergi teruskan pengembaraan atau perjalanannya ke negeri Syam, maka dia juga nak ikut samalah suaminya. Okay, dia dah tak kisahlah nak tinggalkan istana ataupun kekayaan tersebut, dan dia merasa bahawa bersama suaminya itu adalah lebih menyenangkan dan lebih baiklah. Okay, setelah buat keputusan untuk terus sama suaminya, maka Siti Sarah beranikan dirinya untuk beritahu ayahandanya tentang hasratnya untuk berangkat bersama-sama suaminya Nabi Ibrahim AS ke negeri Syam. Dan akhirnya Raja Khazan pun mengizinkan anaknya untuk mengikuti suaminya. Kerana apa? Raja Khazan ni sangat-sangat percaya hidup anak anda baginda dengan suaminya yang mempunyai akhlak yang sangat mulia tu akan mendapat berkat daripada Allah SWT. Okay, tapi dalam kisah ni tak ceritakanlah bahawa Nabi Ibrahim AS ada mendakwahkan bapa mertuanya atau tidak. Tapi kalau kita boleh nampak, sebenarnya pastinya Nabi Ibrahim akan mendakwahkan keluarga dia dulu kan. Dan sekiranya bapa mertuanya boleh izinkan anak dia mengikuti suaminya untuk berhijrah tadi, pastinya Nabi Ibrahim sebenarnya telah pun mendakwahkan ataupun menyampaikan seruan Allah kepada isterinya dan juga ayah mertuanya tadilah. Okay, maknanya ayah mertua dia terimalah Islam kan, betul tak? Okay, jadi untuk hari ni
kisah berkenaan Nabi Ibrahim AS sampai di situ sahaja, dan kita akan sambung lagi esok hari. Okay, saya harap hari ni kisah yang saya dah kongsikan banyak ni, semoga anda fahamlah. Okay, insyaAllah semoga ada orang kata kebaikan yang anda boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain ataupun orang lain lah. Contohnya cara Nabi Ibrahim AS mendakwahkan penduduk negeri Haran dengan cara dakwah yang sangat halus. Okay, tak perlu nak bergaduh, tak perlu nak, orang kata tak perlu nak sampai kena hukum teruk-teruk macam mana baginda di kota Babylon kan. Okay, baginda guna dengan cara halus dengan kata-kata sahaja dan cara memanipulasi kepala mereka saja. Benda tu kita boleh belajar sebenarnya. Okay, jadi hari ni berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim AS itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok hari. Okay, terima kasih untuk anda yang menonton, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Hai, waalaikumsalam. Selamat petang. Okey, untuk anda yang baru saja masuk, anda boleh tonton semula live ni nanti. Okey, mungkin ada yang teringin nak tambah ilmu lagi berkenaan dengan sirah-sirah para nabi, anda boleh pergi ke IGTV kita, anda boleh buat revision atau dengarkan balik apa yang saya dah kongsikan. Okey, terima kasih untuk anda yang mendengar pada petang ni. Semoga kita dapat jumpa lagi esok. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Mazlina. Okey, itu saja untuk hari ni. Dan nak habis dah, baru ramai yang masuk. Kita tak sabar nak tunggu live Datin. Tak apa, kita end cepat supaya anda semua boleh tonton live Datin pula. Okay, sama-sama. Okay, insyaAllah kita akan sambung lagi perkongsian kita esok. Doakan semoga dipermudahkan. Okay, so kita end live dulu kat TikTok. Terima kasih untuk yang menonton dan mendengar. Bye, Assalamualaikum. Okey, kita dah habis. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum.